Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmani binti Muhammad Taib. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu. Pengenalan, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan diiktiraf sebagai lingua franca pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, bahasa Melayu juga dikenali sebagai simbolik perpaduan untuk menyatupadukan pelbagai kaum di Malaysia yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Hal ini penting bagi membentuk masyarakat terutamanya generasi muda supaya mempunyai kesantunan dalam berbahasa. Jelaslah bahawa bahasa Melayu merupakan identiti negara untuk menonjolkan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik dan maju. Di sini terdapat contoh dua orang tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu. Contoh tokoh yang pertama adalah Asmah Haji Omar dan tokoh yang kedua adalah Abdullah Munshi. Berikut merupakan latar belakang tokoh yang pertama, iaitu Asmah Haji Omar. Nama gelaran beliau adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah binti Haji Omar. Beliau dilahirkan pada 5 Mac tahun 1940 di Jitra, Kedah Darul Aman. Beliau melanjutkan pelajaran di Universitas Indonesia dan meneruskan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah dalam bidang linguistik am di Universiti London. Beliau juga merupakan wanita Melayu pertama yang mendapat gelaran PhD. Dan beliau berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu sejak tahun 90-an hingga kini di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seterusnya, jawatan dan pencapaian Profesor Asmah. Pada tahun 1963, beliau menjadi penolong pensyarah Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya. Pada tahun 1966, beliau menjadi pensyarah Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya. Pada tahun 1969, beliau menjadi pembantu akademik kepada Naib Kansellor dalam pelaksanaan Dasar Bahasa Kebangsaan di Universiti Malay. Pada tahun 1972, beliau menjadi pengarah Pusat Bahasa Universiti Malaya dan Profesor Madya. Dan pada tahun 1076 hingga 2000, beliau menjadi Profesor Linguistik Melayu. Seterusnya, contoh karya penulisan Profesor Asmah. Yang pertama, Nahu Melayu Mutakhir. Yang kedua, kajian dan perkembangan bahasa Melayu. Yang ketiga, susun galur bahasa Melayu. Yang keempat, setia dan santun bahasa. Yang kelima, bahasa dan alam pemikiran Melayu. Seterusnya, latar belakang tokoh yang kedua, iaitu Abdullah Munshi. Nama gelaran beliau adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau dilahirkan pada tahun 1976 Masihi bersamaan Hijrah 1211 di Kampung Masjid. Beliau mendapat gelaran Munshi pada umur 11 tahun apabila beliau mengajar askar-askar Melayu di Melaka. Beliau juga mengajar askar-askar India dan British bahasa Melayu. Beliau mula bekerja dengan bapanya dengan menolong bapanya menyalin dokumen-dokumen penting. Seterusnya, jawatan dan pencapaian Abdullah Munshi. Pada tahun 1815, beliau menjadi jurutulis dan penyalin bagi Stanford Raffles dan penterjemah kitab Injil dan teks lain untuk London Missionary Society. Beliau pernah menjadi guru bahasa Melayu kepada askar-askar India.
pada tahun 1821 hingga 1822. Beliau merupakan penyunting terbitan bahasa Melayu berbentuk majalah pertama iaitu Bustan Arifin. Berikut merupakan contoh karya Abdullah Munshi. Yang pertama, Hikayat Abdullah. Yang kedua, Hikayat Khalillah wa Daminah. Yang ketiga, Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan. Yang keempat, Bahawa Ini Hikayat Bintang. Dan yang kelima, Kitab Adat Segala Raja-Raja Melayu dalam Segala Negeri. Seterusnya, peranan Asmah Haji Omar. Beliau menulis buku-buku bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Antara buku yang dikeluarkan ialah Nahu Melayu Mutakhir pada tahun 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu, Melaya dan Bahasa Indonesia pada tahun 1968 dan lain-lain lagi. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Seterusnya, pemikiran Asmah Haji Omar. Menurut Asmah Haji Omar pada tahun 2008, susun galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologi. Bahasa Melayu merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polynesia. Bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia, Austronesia Barat, dan keluarga 3 yang lain itu dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Timur atau bahasa Oceania kerana terdapat di kawasan lautan. Beliau juga menyatakan teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil beberapa teori sarjana dunia iaitu teori Kern. Seterusnya, peranan Abdullah Munshi. Beliau dilantik sebagai jurutulis dan penterjemah ketika Stanford Raffles membuat lawatan ke Melaka. Pada usia 27 tahun, beliau telah mengajar bahasa Melayu kepada Paderi Mill dan C.H. Thompson. Beliau bertugas untuk mengumpul bahan sastera Melayu lama untuk Raffles membawa pulang ke England serta mengkaji adat Cina dan masyarakat Jepun. Beliau juga membuat huruf, mengaturnya dan mencetak buku serta surat menggunakan peralatan percetakan di kediaman Paderi Mill. Pemikiran Abdullah Munshi. Munshi Abdullah telah menghasilkan karya pertamanya pada tahun 1830 yang bertajuk Syair Singapura Terbakar. Beliau bukan sekadar memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu melalui karya kesusasteraan, malahan beliau menyedari betapa pentingnya buku nahu bahasa tersebut. Baginya, nahu sesebuah bahasa bukanlah dapat menyelesaikan 100% masalah bahasa. Hal ini lebih nyata apabila nahu sesuatu bahasa dikaji oleh orang asing yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu. Tujuan kajian tersebut dibuat bukanlah berdasarkan kajian ilmiah, melainkan kerana kepentingan tertentu. Beliau melihat nahu bahasa Melayu yang ditulis oleh orang asing hanyalah pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri yang cuba dipaksakan ke dalam bahasa Melayu. Seterusnya, banding beza peranan. Bagi persamaan, kedua-dua tokoh ini mengarang buku-buku berkaitan perkembangan sejarah bahasa Melayu di Malaysia. Kedua-dua tokoh ini juga mendidik dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu dengan melatih orang ramai. Bagi perbezaan, yang pertama, Asmah Haji Omar
beliau mengembangkan bahasa Melayu secara saintifik dan akademik, khususnya melalui kajian linguistik. Beliau juga terlibat dalam sistem pendidikan formal, terutamanya dalam melatih guru dan ahli akademik serta membina kurikulum bahasa Melayu. Bagi Abdullah Munshi, beliau lebih fokus kepada aspek praktikal dengan menggunakan bahasa Melayu dalam karya sastera dan terjemahan untuk menyebarkan ilmu. Beliau tidak terlibat dalam pendidikan formal tetapi lebih berperanan sebagai guru bahasa Melayu kepada masyarakat luar, termasuklah penjajah British. Bagi banding beza pemikiran pula, persamaan, kedua-dua tokoh ini meyakini bahawa bahasa Melayu adalah bahasa yang bernilai dan penting dalam membina identiti serta kepribadian masyarakat Melayu. Kedua-dua tokoh ini juga mempunyai pemikiran berorientasikan masa depan. Mereka berusaha membentuk masyarakat Melayu yang lebih terbuka dan progresif. Perbezaan, Asma Haji Omar, beliau melihat bahasa Melayu sebagai tonggak identiti kebangsaan dan perpaduan rakyat Malaysia. Beliau juga menganggap bahasa Melayu sebagai alat membina struktur sosial dan budaya yang formal dan tersusun, terutamanya dalam sistem pendidikan pentadbiran. Dan yang kedua, bagi Abdullah Munshi, beliau melihat bahasa Melayu sebagai sebahagian daripada identiti Melayu tetapi tidak terlalu menekankan aspek kebangsaan. Beliau juga melihat bahasa Melayu sebagai alat refleksi sosial yang digunakan untuk menegur, mengkritik dan memperbaiki kelemahan masyarakat Melayu. Kesimpulannya, masyarakat pada hari ini perlulah memainkan peranan yang penting dalam memartabatkan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Kita juga seharusnya lebih menghargai bahasa Melayu sebagai identiti nasional, medium pembinaan ilmu, pemikiran kritis dan alat penyatuan sosial. Oleh itu, masyarakat mestilah memperkembangkan bahasa Melayu untuk memastikan bahasa Melayu terus relevan dan dihargai. Sekian, terima kasih.